lepas ini ialah Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. 30 minit Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terlebih dahulu saya ingin mengekamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ke atas keperhatian ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang sepanjang tempoh perbahasan rancangan Malaysia yang ke-12. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 12 ahli yang berhormat telah membahas pelbagai isu yang berkaitan dengan Parlimen dan Undang-Undang. Iaitu ahli Parlimen daripada Pontian, Pandan, Pengerang, Tampin, Port Dickson, Langkawi, Kota Raja, Jerai, Taiping, Selayang, Petaling Jaya dan Bukit Bintang. Yang berhormat dari Pandan mencadangkan... Baling pun ada Yang Berhormat. Ada bahas juga Baling pun. Terima kasih. Baling. Inisiatif yang terkandung dalam Plan Anti Rasuah Nasional, NACP, harus diterjemahkan menjadi akta agar ada undang-undang khas bagi membentuk dalam rancangan Malaysia ke-12. Secara amnya, pelaksanaan NACP akan melibat pindaan kepada dasar dan undang-undang negara. Yang pertama, penambahbaikan kepada perundangan sedia ada. Yang kedua, pengujudan perundangan baru. Dan yang ketiga, penambahbaikan kepada peraturan serta perkelilingan berhubung dengannya. Antara dasar yang perlu dipinda adalah dasar pengisytiharan harta anggota pentadbiran, dasar pelantikan ahli politik dalam syarikat kepentingan kerajaan dan dasar penetapan semua GLC dan syarikat berkepentingan kerajaan. Hendaklah terikat dengan tata cara keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Antara penambahbaikan perundangan yang akan dibuat adalah ke atas Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, iaitu peruntukan undang-undang berkaitan kesalahan penggunaan aset dan jentera kerajaan. Manakala bagi Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009, itu berkaitan kesalahan penjualan tender dan projek kepada pihak lain pemunya beneficial owner. Yang keempat, bagi mewujudkan perundangan baru untuk antaranya adalah berkaitan penubuhan Ombudsman Malaysia dan dana politik. Antara perkeliling dan peraturan yang akan ditambah baik atau yang akan diperkenalkan adalah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 1998. Arahan Perdana Menteri mengenai tapisan keutuhan pelantikan pengurusan tertinggi di GLC serta peraturan mencegah kebocoran maklumat dalam proses perundian. Datuk Yang Dipertua Pontian mencadangkan agar RUU dana politik segera dibentangkan dalam sidang Parlimen Penggal keempat ini. Berdasarkan laporan semakan semula separuh penggal, Plan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP 2019 ke 2023 yang telah dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah ataupun JKK-MAR. Siri 14 bilangan 1 tahun 2021 dan diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Mei 2021. Kerajaan komited untuk meneruskan inisiatif berkaitan perundangan pembiayaan dana politik. Kajian berhubung dengan pengujudan rang undang-undang baharu tersebut pada masa ini sedang dilaksanakan dengan memberi fokus kepada aspek kawal seliaan sumbangan politik berterusan prinsip keluasan dan accountability. Akta yang sedang dalam kajian ini juga akan mengambil kira pandangan pemegang taruh bagi memastikan mekanisme pelaksanaan yang berkesan. Berdasarkan laporan semakan semula NACP, Inisiatif 123 untuk mengkaji pengubalan rang undang-undang baru berkaitan sumbangan dana politik ini diberi tempoh masa bermula Januari 2021 hingga Disember 2022. Sekiranya ia bersesuaian selepas mengambil kira pandangan kepada pemegang taruh, ia akan dibawa kepada mesyuarat
JKK-MAR iaitu Jawatan Kabinet di atas mesyuarat Jemaah Menteri dan tertaluk kepada dasar kerajaan semasa. Yang berhormat pengerang, isu berkaitan pengujudan mahkamah seksual kanak-kanak di seluruh negeri. Untuk makluman yang berhormat, matlamat utama Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-kanak adalah untuk mendengar prosiding bagi kes-kes kesalahan seksual yang melibatkan mangsa kanak-kanak iaitu berumur di bawah 18 tahun yang secara langsung merujuk kepada mangsa kanak-kanak yang merupakan saksi utama dalam kes jenayah tersebut. Penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual ataupun JSKK yang pertama adalah di Putrajaya pada 22 Jun 2017 dan mengendalikan 57 kes berasal dari Kuala Lumpur dan Selangor. Terkini mahkamah tersebut telah mengendalikan sebanyak 234 kes aktif. Mahkamah JSKK yang kedua telah ditubuhkan di Kuching, Sarawak pada 18 April 2018 dan mengendalikan sebanyak 76 kes dan penubuhannya kini sedang mengendalikan 164 kes aktif. Untuk maklumat Datuk Yang Tua, Mahkamah JSKK dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Session kanan yang berpengalaman kerana kerumitan dan kesukaran penggalian kes sedemikian. Terkini, perluasan Mahkamah JSKK telah diperluaskan di lokasi mahkamah iaitu Komplek Mahkamah Kuantan, Komplek Mahkamah Ipoh, Mahkamah Muar, Komplek Mahkamah Johor Bahru, Komplek Mahkamah Georgetown, Komplek Mahkamah Kanga, Mahkamah Klang, Komplek Mahkamah Kuala Terengganu, Komplek Mahkamah Negeri Melaka, Komplek Mahkamah Kota Baru dan Komplek Mahkamah Kota Star, Komplek Mahkamah Seremban dan Komplek Mahkamah Kota Kinabalu. Kesemua mahkamah ini telah dikenal pasti dengan dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut. 1. Bilik saksi kanak-kanak. 2. Bilik menunggu saksi kanak-kanak. Yang ketiga, peralatan ICT seperti kelengkapan Court Recording and Transcription atau CRT dan Voice to Text VTT, Visualizer and System Audio Visual. Namun demikian, mahkamah ini bukan merupakan mahkamah khas, Datuk Yang di-Pertua, di mana Hakim Session yang mengendalikan kes JSKK juga turut mengendalikan kes-kes lain di bawah bidang kuasa Mahkamah Session. Sehubung dengan itu, selaras dengan hasrat Badan Kehakiman Malaysia untuk memberi akses kepada keadilan untuk semua lapisan masyarakat dan penyelesaian kes-kes JSKK khasnya, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan akan memberi komitmen dalam menitik beratkan mengenai penubuhan Mahkamah JSKK dalam projek-projek mahkamah yang baru yang akan dan sedang dilaksanakan. Pejabat ini juga akan bersentiasa memantau pendaftaran dan peningkatan kes Mahkamah JSKK bagi menentukan keutamaan untuk memperluaskan penubuhan mahkamah kanak-kanak ini. Yang Berhormat Menteri, sekejap je. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucapkan tahniah pada Yang Berhormat Menteri dan juga pada kerajaan atas keprihatinan tersebut. Tapi soalan saya pada Yang Berhormat Menteri, saya berharap Yang Berhormat Menteri boleh membantu menetapkan hakim-hakim Mahkamah Session Jusasi untuk diberikan ketetapan sebagai hakim tetap dalam mahkamah-mahkamah jenayah seksual tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya, Datuk Yang Tua, baru pun balik daripada KK dan melawat mahkamah yang dikhaskan untuk kanak-kanak seksual ni. Dan juga saya telah berbincang dengan pendaftar kanan Mahkamah Tinggi. Dan insyaAllah Yang Berhormat Datuk Yang Tua, saya akan bawa ini kepada pengetahuan Ketua Registrar High Court Malaysia
dan untuk dipertimbangkan supaya hakim-hakim session yang berpengalaman dan kanan khas untuk mendengar kes-kes seksual kanak-kanak ni. Yang berhormat, terima kasih. Tampin mencadangkan agar diwujudkan jawatankuasa pilihan khas mengenai desentralisasi dan majlis urus tadbir Persekutuan Negeri atau Special Committee on Federal State Decentralization. Ini Datuk Yang Tua kita akan bawa juga kepada pihak kerajaan untuk dipertimbangkan. Mencadangkan agar jawatankuasa pilihan Port Dickson. Yang berhormat Port Dickson agar jawatankuasa pilihan Parlimen diwujudkan khas untuk memantau perjalanan badan-badan selain daripada kerajaan seperti JLC dan JLIC supaya lebih telus dan bertanggungjawab. Laporan pemantauan juga wajar disediakan. Seperti mana yang berhormat Port Dickson sedia maklum, kini terdapat 9 jawatankuasa pilihan khas telah hendak ditubuhkan, iaitu jawatankuasa pilihan khas kebebasan asasi dan hak di bawah perlembagaan. Yang kedua, jawatan pilihan khas kewangan dan ekonomi. Ketiga, jawatankuasa pilihan khas keselamatan. Yang keempat, jawatankuasa pilihan khas bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kelima, jawatankuasa pilihan khas pertanian dan perdagangan dalam negeri. Dan keenam, jawatankuasa pilihan khas pembangunan infrastruktur. Ketujuh, jawatankuasa pilihan khas pendidikan. Jawatankuasa pilihan khas hal ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial. Nombor 8 dan nombor 9, jawatankuasa pilihan khas kesihatan, sains dan inovasi. Yang minta penjelasan. Oleh itu, jawatankuasa yang berkaitan minta seperti di atas boleh meneliti perkara dibangkit oleh Yang Berhormat seperti mana yang digariskan di dalam terma-terma rujukan. Ya, Yang Berhormat Menteri minta penjelasan. Yang Berhormat, Ipoh Timur. Ipoh Timur. walau bagaimana Berkenaan dengan ya. walau bagaimanapun saya serah kepada kebijaksanaan jawatankuasa pemilih Parlimen untuk menentukan penetapan pelantikan mana-mana jawatankuasa lain selain daripada apa yang kita dah ada sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya difahamkan bahawa tema-tema rujukan bagi jawatankuasa Select Committee ini ada menyatakan bahawa Select Committee ini hanya boleh mengendalikan isu-isu dan kes-kes setelah dirujuk kepada jawatankuasa tersebut oleh Menteri Undang-Undang ataupun dirujuk oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya percaya bahawa tujuan penubuhan jawatankuasa bebas ini adalah sebagai satu check and balance dengan izin yang berkesan dan ia tidak seharusnya dalam fikiran saya, dalam pandangan saya, ia tidak seharusnya bergantung ataupun subject to keputusan hasil daripada pihak eksekutif iaitu Yang Berhormat Menteri Undang-Undang. Seperti PAC kita mempunyai satu bidang kuasa yang luas dan saya percaya bahawa untuk membolehkan kesemua jawatankuasa ini berfungsi, tema-tema rujukan hendaklah dipindah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baling minta sikit apabila saya dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dan to oversee urusan kerajaan di Parlimen, saya telah berbincang dengan dua speaker untuk menentukan parameter tugasan saya di Parlimen. Saya tidak akan masuk campur Yang Berhormat apa jenis perkara yang boleh dirujuk. Tema rujukan ini telah ditetapkan oleh dalam peraturan itu sendiri. Dalam peraturan 81/1, pelantikan jawatankuasa itu ditentukan oleh Dewan ini sendiri, Yang Berhormat. Bukan saya. Jadi penglibatan menteri itu, Yang Berhormat, ini bukan zaman berhujah. Sebab ini masa saya berucap dan memberi penjelasan. Jadi minta maaf Yang Berhormat, saya teruskan. Sedikit Jadi penjelasan kalau ada lagi boleh Yang Berhormat Menteri. Sekarang ini, sama ada jawatankuasa Select Committee ini mempunyai kuasa dia sendiri untuk menetapkan apa kes atau isu yang akan dibangkitkan dalam jawatankuasa itu tanpa merujuk kepada Menteri Undang-Undang. Itu soalan saya. Terima kasih.
tidak perlu bangkit kepada menteri. Ini Terima kasih Yang Berhormat Menteri. tidak perlu Yang Berhormat. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tok Ketua. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Janji Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perikatan Nasional dapat selesaikan iaitu RCI tabung haji. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Percepatkan sikit Datuk Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya satu lagi susulan kepada perbahasan saya baru-baru ni. Ini berkaitan dengan yang saya cadangkan untuk kita adakan RCI Tommy Thomas dengan segera. Ini kerana bukunya sendiri iaitu My Story Justice in the Wilderness yang menyatakan dalam buku itu juga tersebut sesungguhnya sebagai seorang peguam negara telah mengikut segala arahan parti waktu itu, bukan berikut undang-undang. Ini di antara perkara yang disebut dalam itu. Dan apatah lagi, 15 orang dilepaskan zaman beliau menjadi peguam negara, di antaranya Bagan, di antaranya bekas YB Pandan dan ramai lagi. Ini bukan sifat personal. Ini kita nak rakyat semua di luar sana tahu, kita rungkaikan perkara ini, siapa-siapa jadi dalang atau tangan-tangan gaib yang telah memberi arahan. Jadi saya pohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah RCI Tommy Thomas ini akan dapat dilakukan dalam masa yang terdekat? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada dalam dibangkit dalam jawapan saya, Datuk Yang Ketua. Tak payah jawab Jadi lah. dalam keadaan demikian biarlah saya kata macam ni. Saya kena jawab juga oleh kerana soalan dah dibangkit. Secara ringkas, pentadbiran negara ini di bawah perlembagaan ialah di bawah Jemaah Menteri. Saya tidak boleh menjawab kalau tidak ada arahan daripada Jemaah Menteri. Itu perlembagaan. Jadi Yang Berhormat, insya-Allah Datuk Yang Ketua, saya juga bawa ke perkara ini kepada Jemaah Menteri sama ada perlu ataupun tidak dalam penilaian kerjaan mengadakan dikatakan RCI untuk menyelidiki kes buku Tommy Thomas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Port Dickson juga meminta Ketua Suruhjaya SPRM memberi penjelasan berkenaan dengan kes kecurian wang dalam jagaan SPRM dan mencadang untuk dibentuk Suruhanjaya Diraja kena membabitkan pelbagai agensi kerajaan. Datuk Yang Ketua, untuk makluman Yang Berhormat, kertas siasatan tersebut telah dikemukakan kepada Peguam Negara. Siasatan juga dijalankan adalah mengikut lunas undang-undang. Berkenaan dengan cadangan pembentukan Suruhanjaya Diraja, buat masa ini tidak keperluan untuk menubuh Suruhanjaya Diraja, memandangkan siasatan kes telah selesai dan telah dikemukakan kepada pejabat Peguam Negara untuk penelitian dan keputusan kes. Yang Berhormat Langkawi mencadangkan supaya akaun Jabatan Kerajaan perlu juga diaudit oleh firma audit swasta bagi mendapatkan pandangan kedua di samping pengauditan yang dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara dan unit audit dalam dalaman kementerian dan jabatan. Menteri, boleh minta lalu. Boleh Menteri mencelah sikit? Menteri. Menteri, sikit ya. Saya baru cakap hal audit ni. Belum jawab pun. Belum jawab Yang Ahmad. Tentang RCI, Baru Menteri. cerita ni. Tentang RCI tadi yang disebut oleh Menteri. Mana satu RCI? Cadangan Port Dickson. Ya, saya cuma nak tanya Menteri, apakah tadi Menteri kata tak perlu ada satu RCI dalam kes yang kecurian wang di dalam SPRM, siasatan SPRM. Saya cuma nak tanya Menteri, apakah kriteria yang melayakkan satu RCI ditubuhkan ataupun dia ikut whim and fancy kerajaan? Saya tambah RCI juga Menteri sikit ya. RCI juga yang tadi sikit ya. Baru-baru ni media sosial melaporkan seorang lelaki yang merupakan saksi utama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM untuk kes terowong dasar laut di Pulau Pinang, maut terjatuh bangunan. Apakah status kes ini sekiranya saksi utama sudah meninggal dan apakah perlu kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat kes kematian tersebut seperti yang disebut oleh Menteri tadi? Terima kasih. Datuk Yang Ketua, setakat ini kita tidak Polis boleh siasat untuk bagi menubuhkan kepercayaan kepada polis. yang disebutkan tadi. Dan kriteria untuk menubuhkan RCI ini kita melihat daripada kompleksiti satu-satu kes.
Yang ini tidak ada kompleksiti yang hormat. Sebenarnya kes-kes ni kebanyakan kes jenayah yang diselidikkan oleh pihak polis ataupun SPRM. Ada kes yang bukan ada kompleksiti sangat. Tapi soalan yang dibangkit tadi, asal tadi iaitu tabung haji. Kita melihat over time kompleksiti tabung haji itu, makanya kita buat keputusan bahawa tabung haji perlu diadakan satu penyelidikan RCI. Jadi tapi kalau tiap-tiap kes jenayah, kita nampak dia very complex, tetapi dilihat daripada dalaman tidak begitu kompleks. Kita nak ada juga RCI. Tidak ada berhabisan cerita RCI ni. Jadi kita biarlah kebijaksanaan kerajaan untuk menentukan sama ada kes itu perlu diselidik oleh RCI ataupun sudah mencukupi oleh pihak agensi-agensi kerajaan. Jadi balik kepada audit. Unit audit dalaman kementerian, Jabatan Penyemak Isu-isu berkaitan audit dan tadbir urus di peringkat kementerian, jabatan dan bertanggungjawab melaporkan penemuan kepada Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Pengarah semasa mesyuarat jawatankuasa audit. Jabatan Audit Negara melaksanakan pengauditan ke atas penyata keuangan kerajaan persekutuan dan badan berkanun persekutuan bagi menilai sama ada penyata keuangan tersebut menggambarkan kedudukan keuangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan yang berkaitan telah diselenggara dengan teratur dan kemas kini. Manakala pengauditan prestasi bagi menilai program aktiviti Kementerian Jabatan Pelaksanaan dengan cekap, ekonomi dan berkesan serta mencapai objektif yang telah ditetapkan. Seksyen 7 bracket 3 Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara boleh memberi kuasa mana-mana orang yang dipikirnya berwibawa untuk menjalankan bagi pemilihannya di bawah arahannya apa-apa siasatan, pemeriksaan atau pengauditan melaporkan terdapat orang itu tentang siasatan, pemeriksaan atau pengauditan itu kepada Ketua Audit Negara. Dan bagi maksud itu boleh membuat perkiraan bagi pembayaran apa-apa fee. Secara ringkas, seksyen ini mengatakan Ketua Audit Negara boleh melantik audit luar untuk menyelidikkan mana-mana pengauditan, kes pengauditan dalaman mana-mana jabatan dan mana-mana kementerian. Datuk Yang Tua. Berdasarkan seksyen ini, Ketua Audit Negara boleh melantik firma audit luar. Maknanya apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Langkawi itu telah ada dalam sistem pengauditan itu sendiri. Apa yang dipraktiskan sekarang, pengauditan dilantik untuk menjalankan pengauditan, firma pengauditan dilantik untuk menjalankan pengauditan penyata keuangan agensi kerajaan. Pelantikan tersebut dilakukan secara bertulis dengan menandatangani perjanjian di antara dua-dua pihak. Perjanjian yang ditandatangani tersebut menyatakan terma tertentu dengan jelas. Walau bagaimanapun, laporan akhir dan sijil atas penyata keuangan agensi badan berkanun masih ditangani oleh Ketua Audit Negara. Maknanya pengauditan boleh dibuat audit luar tetapi mesti di-countersign oleh pihak Ketua Audit Negara. Sebelum Ketua Audit Negara menandatangani sijil terhadap pegawai dan Jabatan Audit Negara lebih dahulu meneliti dan menyimak laporan dan sediakan oleh pihak firma audit luar. Jadi dua kerja lah Datuk Yang Tua sebenarnya. Sudah diaudit, Ketua Audit Negara mengauditkan auditor itu lagi sebelum ditandatangani simpan sijilannya. Terdapat juga keadaan di mana hasil semakan pegawai Jabatan Audit Negara didapati penemuan firma audit luar ni tidak menyeluruhnya dan beberapa ketidakpatuhan terhadap standard perakaunan tidak dilaporkan. Ini menunjukkan bahawa terdapat keadaan di mana juru audit awam lebih baik daripada juru audit luar. Oleh itu, Jabatan Akaun Negara berpendapat, Audit Negara berpendapat tidak perlu pengauditan kedua dijalankan oleh pihak audit luar, kecuali dalam pengauditan aspek-aspek tertentu yang khusus sahaja.
Yang berhormat daripada Kota Raja mencadangkan agar siasatan kes rasuah berprofil tinggi yang dijalankan oleh SPRM perlu secara menyeluruh dan didedahkan kepada umum. SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana individu atas apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dengan bebas, telus, profesional serta sentiasa memelihara kerahsiaan sesuatu maklumat atas siasatan sesuatu kes selaras dengan peruntukan Seksyen 29/4 Akta SPRM 2009. Justru itu mana-mana kes yang masih dalam siasatan SPRM tidak boleh didedahkan kepada umum sebagai langkah kawalan dalaman bagi memastikan tidak berlaku sebarang kebocoran atau pendedahan maklumat. Untuk makluman yang berhormat juga, pada peringkat pra-perbicaraan, pendakwaan dikehendaki membekalkan salinan laporan, maklumat dokumen yang akan dikemukakan bagi bahagian daripada bukti pendakwaan serta kenyataan bertulis fakta yang memihak kepada pembelaan. Ini adalah selaras dengan Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah. Saya masa dah habis tapi saya masih ada setengah lagi, belum sampai setengah yang berhormat. Ya, Jadi perlu berapa saya minit minta lagi? panduan. Saya bagi 5 minit lagi kemudian rumuskan. Terima kasih, Yang Berhormat. Bangkitkan Yang Berhormat Tampin membangkitkan kerjaan memperkasakan penguasaan SPRM agar diperkukuhkan bagi mengelakkan penyelewengan. Pertama, yang kedua mencadang agar silibus berkaitan pencegah rasuah dimasukkan seawalnya pendidikan prasekolah. Dan yang ketiga, adakah kerajaan meletakkan tanda aras yang jelas bagi menurunkan skor indeks rasuah. Datuk Yang Tua memperkasakan SPRM kerjaan komited dalam usaha memerangi rasuah, memperbaiki integriti dan melaksanakan urus tadbir yang baik. Memerangi jenayah rasuah bukan satu perkara yang mudah, terutamanya pada era moden ini kerana dengan kemajuan teknologi, jenayah rasuah lebih sukar dikesan kerana perlu rasuah akan menggunakan pelbagai cara untuk melakukan kegiatan tersebut bagi melepaskan diri kepada radar SPRM. Adalah lebih sukar dan mencabar untuk mengesan aktiviti rasuah kerana SPRM bukan sahaja perlu membuktikan salah laku seorang pelaku rasuah dalam era teknologi tinggi, pada masa yang sama juga perlu berdepan dengan pelaku rasuah yang licik dalam menggunakan undang-undang untuk melepaskan diri daripada dikena tindakan. Menteri boleh? Namun demikian ini tidak sedikit pun menghalang SPRM daripada meneruskan tugas yang diamanahkan Suruhanjaya ini akan menggunakan kaedah terbaik serta berkesesuaian dalam menjalankan tindakan penguasaan serta mendidik masyarakat. Okey. Boleh Menteri? Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Menteri. Menteri, tentang bagaimana kita nak supaya boleh mewujudkan kepercayaan orang kepada SPRM, saya ingin bertanya lah, dalam kes yang melibatkan Yang Berhormat Pontian, saya ada dua pertuduhan seperti Menteri tahu. Pertuduhan pertama saya tidak begitu ramai berat lah. Yang kita tarik balik ke nak bayar kompaun saya boleh terima lagi. Pertuduhan kedua ni yang saya agak minta maaf, I'm bewildered ataupun puzzle. Yang izin kerana dia dituduh memberikan fakta yang tidak benar kepada pegawai penyiasat SPRM. Kalau ikut daripada pertuduhan, dikatakan dia telah menerima RM22 juta. Tapi dalam penyelesaian kes itu, dia hanya bayar 1.1 juta. Jadi saya nak tanya, kalau betul kita nak menjaga nama SPRM, kenapakah bagi pertuduhan kedua itu, saya ambil dua senario. Seandainya pertuduhan itu tidak betul, kenapakah pertuduhan itu diteruskan atau tidak ditarik balik? Itu pertama. Kalau pertuduhan itu benar, kenapakah pertuduhan itu juga tidak diteruskan pendakwaannya? Minta supaya Menteri boleh beritahu. Terima kasih. Boleh saya teruskan dengan Muar dulu, Yang Berhormat? Muar. Terima kasih.
Daripada tahun lepas Yang Berhormat Menteri, saya tanyakan bila kerajaan baru akan membentangkan Akta Pendanaan Politik dan Pilihan Raya. Apabila saya mendengar hujah Yang Berhormat Menteri, Kabinet pun telah pun bersetuju untuk mengangkat perkara ini, tetapi sampai ke hari ini masih belum ada apa-apa kata putus bila ia boleh dibentangkan. Saya kongsikan ini kerana sepatutnya bil itu telah pun dibentangkan pada tahun Mac 2020 tetapi dikebelakangkan dan ditangguhkan. Jika perkara ini tidak diselesaikan, banyak lagi masalah baru yang bakal timbul, khususnya jika pilihan raya berlaku sebelum akta ini dibentangkan di Dewan Rakyat. Terima kasih. Terima kasih Muar. Sila Yang Berhormat Menteri. Minta jawab dan tolong rumuskan. Yang Hormat, saya ada 5 minit yang bagi Baik, tadi. sila. Ini dah 3 minit lalu. Soalan daripada Yang Berhormat Sepang tu, saya tidak ada cukup maklumat yang ada di hadapan saya. Kalau boleh minta saya akan bagi jawab bertulis. Tetapi di kalangan kes yang termasuk Yang Berhormat Pontian ialah beberapa banyak kes lagi yang sudah dikompaun. Sebenarnya pada kita dulu bahawa tawaran untuk mengkompaunkan kes Pontian itu juga telah dibuat. Tetapi pada ketika itu Pontian tidak mahu mengambil peluang untuk dikompaunkan. Dan selepas itu baru beliau membuat satu keputusan untuk bersetuju dengan kes kompaun tersebut. Dalam keadaan sedemikian, Yang Hormat, itu soalan yang pertama lah. Yang kedua tu saya tidak mempunyai fakta, saya jawab secara bertulis, Yang Hormat. Satu lagi kes berhubung dengan dana apa tu Yang Hormat? Dana pilihan raya. Dana politik. Akta Pendanaan Politik dan Pilihan Raya. Dana politik. Sebenarnya saya dah 2 kali, Yang Berhormat, berbincang dengan pihak SPRM, AG berhubung dengan kes dana politik ni. Tetapi pada masa sekarang draft tu sudah ready tapi belum lagi dibuat libat urus dengan semua stakeholders. Kerana libatan urus ini perlu, implikasi dia banyak, Yang Berhormat. Saya juga sebagai seorang pengkaji dana politik ni pada tahun 2001 dulu, masa saya buat my DBA, itu salah satu daripada assignment saya, mengkaji dana politik di Amerika. Dan banyak kelemahan-kelemahan didapati dalam undang-undang dana politik Amerika yang mana orang kaya boleh menggunakan duitnya sendiri, tidak jadi persoalkan. Tetapi yang kurang kemampuan mendapat donation daripada pihak private, itu yang menjadi dikaunselian. Maknanya orang kaya jadi player orang kaya politik ni, bukan lagi untuk orang yang sederhana yang berkemampuan walaupun minat dalam politik. Jadi kita nak lihat undang-undang yang bakal kita buat ni lebih komprehensif, lebih baik dan lebih menyeluruh dan boleh memenuhi cita rasa semua pihak di negara kita. Terima kasih. Terima Menteri, ada satu lagi pertanyaan. Sila, Selangor. Terima kasih Tuan Yang Ketua. YB Menteri, sebelum kamu berundur, saya telah membangkitkan pelaksanaan deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak orang asli dalam perbahasan saya oleh UNDRIP yang dipersetujui oleh Malaysia dalam tahun 2007. Dan sekarang ini pelenggaraan prinsip UNDRIP ini masih berlaku di seluruh negara, khusus di antara orang asli dan orang asal atas tanah adat mereka. Soalan saya dalam ucapan saya adalah, bilakah kerajaan ingin melaksanakan UNDRIP ini? Kerana ini penting bagi orang asal dan orang asli di seluruh Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Selangor. Sila, Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya juga merasa bahawa apa yang Yang Berhormat tanya ini memang relevan, khususnya untuk orang Sarawak, Yang Berhormat. Kerana sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, tadi pagi-pagi baru saya bagi tahu, Sarawak mempunyai 75 ethnic group, betul-betul, dan kebanyakannya hampir 70 tu masih dianggap betul-betul orang asli Sarawak. Jadi dalam keadaan demikian, makanya soalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Selangor itu amatlah relevan. Tetapi Yang Berhormat mungkin bukan di bawah kementerian saya, mungkin di bawah Kementerian Luar Negeri, saya ingat. Jadi dengan itu saya tidak mampu menjawabnya. Jadi kalau bagaimanapun saya boleh mencari jawapannya
dan saya akan beri secara bertulis dengan Yang Berhormat. Jadi Datuk Mentua, kalau disetujui saya juga boleh memberi jawapan yang lain tu secara bertulis kerana masih 50% lagi. yang belum saya laksanakan. Baik, terima kasih Terima kasih. Yang Berhormat Terima Menteri. kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Yang